Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan pengurusan pentadbiran masjid, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tahun lepas tuan-tuan, cerita sikit tuan-tuan, tahun lepas, tahun 2019, isteri saya dia beli cooler, macam penghawa dingin tapi bukan aircon atas tu lah, yang isi air tu kan, isi air, kita boleh letak ais, kemudian dia keluarlah udara sejuk tu, cooler kan nama dia kan. Beli online, Go Shop. Tak mahal tuan-tuan, okey lah harganya. Sampai saja barang tuan-tuan, sampai saja barang, terima barang, kita buka kotak, kita tengok barang. Sebelum kita nak on dia, sebelum kita nak pasang dia tuan-tuan, saya cari buku dia dulu. Dan kita cari buku, biasa kita cari buku dulu, buku panduan dia tu. So buku panduan dia tu tuan-tuan, saya buka, saya cari kan, saya baca dulu. Saya baca dan di belakang dia sekali, muka surat akhir sekali tu ada laman web. Dia minta buka laman web itu untuk isi borang waranti. Sekarang waranti dia tak pakai kad, dia kena daftar online saja. So daftar online, dia suruh upload receipt, dan kita daftar, kemudian baru saya pasang dan ikut arahan dia tu lah. Ikut arahan dia, kena pusing begini tu, saya pasang ikut buku panduan yang diberikan. Kemudian tuan-tuan kita pasang, kita gunalah. Kita guna. Kalau tuan-tuan ingat lagi, sebelum ni saya pernah cerita tuan-tuan, anak saya ni dia suka main. Anak saya suka main ni sebab ada atas tu ada button, ada warna kan, lepas tu lampu dia ada lampu atas dia, ada button dia. Ada bunyi, bila tekan ada bunyi, menarik perhatian anak-anak saya. Jadi anak-anak saya dia suka main-main. Sebab dia tak tinggi sangat, dia boleh tekan-tekan. Bunyi itu dia suka. Kan? Sebelum ni saya pernah cerita kan, saya nak solat, kita buka aircon, kita buka penghawa cooler tu, kita buka. Baik kita angkat takbir tuan-tuan, dia off kan. Oh panas lah kita. Kan? Dia off kan. Kita duduk tahiyat akhir saja, dia on balik. Dia on balik. Ya? So ini ya, dia main ni tadi. So kita pun malam kita guna, siang kita guna kan. Dia ada sukatan air dia. Kan? Dia ada sukatan air dia. Ya, ada sukatan air dia. Dia ada tanda kat situ, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Air yang kena isi kat situ. Kan? So dia banyak arahan ke situ. Jadi tuan-tuan, sebab kerap guna tuan-tuan, kecuaian saya sendirilah, mungkin air tak cukup. Anak saya tekan-tekan tuan-tuan, banyak faktor dia tuan-tuan, dalam masa 3 bulan rosak.
Saya rasa tak sampai 3 bulan kot rosak. Bila rosak tu tuan-tuan, saya pun test on and tak boleh on. Dia bukan rosak apa, saya buka switch tu dia terus tak boleh, lampu semua tak boleh. Saya cuba on off, lepas tu kita tunggulah sejam lagi, buka tak boleh. Kemudian tuan-tuan, saya cari balik buku panduan. So buka balik cari buku panduan, saya tengok tak ada pun dia ajar macam tu, tapi cuma dia ada warranty tu. So ada warranty tu, saya pun WhatsApp nombor tu, sebab nombor tu boleh WhatsApp, saya pun WhatsApp nombor tu. Saya WhatsApp nombor tu, saya cakap saya beli sekian-sekian cooler ni dah rosak. So selepas saya WhatsApp tu, dia call, dia kata, encik, boleh tak encik rakam daripada soket tu, daripada pasang tu, lepas tu rakam, saya nak tengok wayar dia semua. Dia tengok saya rakam video, saya rakam, lepas tu dia suruh tekan ini, dia suruh tekan, adalah arahan dia, kita ikut, lepas tu saya rakam, saya bagi, saya send video tu pada dia. Kemudian dia telefon saya, dia kata, cik, ambil sedikit, dalam 1 jam kita nak hantar video ni pada bahagian yang bahagian repair ni. So lepas tu saya tunggu, dalam tak sampai pun sekejap je, lepas tu dia call saya balik, dia kata, encik bungkus balik semua, wrapping elok-elok semua, dan encik siap sahaja, bila siap saja encik bagi tahu saya, nanti kurier akan datang ambil. Saya pun ikutlah, saya pun cari kotak yang mula-mula tu dah buang dah, cari kotak lain, kita wrapping elok-elok. Kemudian bila dah siap, saya telefon, saya cakap, saya WhatsApp dia kata dah siap. So besok tu sampai syarikat kurier, sampai saya ambil bagi dia ambil. Lepas tu masa dia ambil tu, dia terima saja, dia kata, Cik Azam, saya dah terima barang Cik Azam, dalam masa 14 hari kita akan repair dan kita akan pulangkan. Itu mungkin prosedur dia, dia ada SOP dia dan sebagainya. So lepas tu saya cakap, baiklah, okay? So dia kata, begitu saya pun tunggulah, tak sampai 14 hari tuan-tuan, barang tu sampai. Tak sampai 14 hari, barang tu sampai balik kat saya. Tuan-tuan, bila sampai saja saya call orang ni, dia kata, saya cakap barang saya dah sampai. Saya nak cakap terima kasih lah, barang saya dah sampai. Tak sampai, saya rasa dalam masa 5 hari ke 6 hari macam tu, barang tu sampai. Bila sampai tuan-tuan, saya call balik, dia kata, okey Cik Azam, kita dah baiki. So dia ingatkan saya, Cik Azam, nanti refer balik buku panduan, kan, air, pastikan air dia sebut balik tuan-tuan, dia ingatkan balik, letak jangan berhampiran dengan tong gas, jangan berletak dengan tempat panas. Dia arahan-arahan dia, ada arahan dia, ada arahan dia, dan ada larangan dia, jangan buat, ada yang disuruh buat, pastikan air cukup, kan, baik. Kemudian balik dapat tu tuan-tuan, saya ingatkan anak-anak saya balik, jangan main lagi, nanti rosak, nanti nak kena baiki balik, ni warranty free, nanti akan datang kena bayar, kan? So jangan lagi. So anak saya dia faham, dia tak main lagi, dia tak main lagi tekan-tekan. Dan saya pula, dan semakin beri perhatian, kalau nak guna saya cek air dulu. Sebelum ni main tekan lah, main tekan, panas dia tekan, tak cek air dia, ya? So sekarang ni saya cek air dia, saya cek balik air, tengok, kan? Kadang-kadang isteri saya pun dia ingatkan balik saya, kan, abang, air dah cukup belum, kan, minta isi. Kadang isteri saya pun, bang, dia dah sampai kat minimum tu, nanti malam kita guna, nanti kan kering pula, kan, ada suruh saya isi. So ada peringatan kat situ. Baik tuan-tuan, apa yang saya nak cerita ni tuan-tuan, ketika barang kita rosak ni tuan-tuan, siapa kita rujuk? Dalam cerita saya ni tuan-tuan, dalam situasi saya ni tuan-tuan, saya rujuk pengilang dia. Saya tak rujuk Tuan Imam ke Tuan Bilal, tak. Saya tak tanya orang lain, saya buka buku panduan dan saya teringat ada nombor pengilang kat situ, saya terus WhatsApp situ, pengilang, pembuat dia. Sebab apa saya call dia tuan-tuan? Kadang bukan sebab warranty, memang ada warranty, tapi sebab apa sebenarnya tuan-tuan? Sebab pembuat dia tahu tentang barang dia. Pembuat ataupun pengilang ini, ataupun pencipta, yang kita boleh sebut sebagai pencipta barang ini, dia tahu barang dia, dia tahu untuk perbaiki barang dia. Dan dalam tempoh 3 bulan tuan-tuan, dia ada beri tempoh 1 tahun untuk jaminan, kalau ada apa-apa berlaku, pulangkan balik, dia akan baiki, kan, ataupun rosak dia akan gantikan yang lain. Itu warranty yang diberikan.
dan pengilang ini tuan-tuan, pencipta kepada produk ini tuan-tuan, dia tahu tentang produk dia. Saya tunjuk video saja tuan-tuan, dia dah tahu masalah dah. Saya tunjuk video saja, rakam saja tuan-tuan, dia tak datang pun. Kita tengok video saja, dia tengok video saja tuan-tuan, dia tahu apa masalah dia dan sudi minta kita hantar. Dalam masa kurang daripada 14 hari selesai dah. Kurang daripada 14 hari, dia dijanjikan 14 hari, kurang daripada 14 hari selesai. Mesin tu saya terima. Saya terima. Baik. Begitulah kita tuan-tuan. Kita ni, kita manusia ni, kita makhluk. Kita ni makhluk. Kita makhluk. Kalau kita ada masalah tuan-tuan, kita ada masalah, siapa yang sepatut kita rujuk? Sepatutnya kita rujuk adalah Allah Al-Khaliq. Allah yang menciptakan kita ni. Sebab apa tuan-tuan? Dia tahu tentang diri kita. Sebab dia cipta kita. Macam produk tadi, pengilang dia, dia tahu kan, barang ini diperbuat daripada apa, semua dia tahu. Sebab dia buat. Dia buat. Begitulah kita tuan-tuan. Allah cipta kita tuan-tuan, dia tahu tentang diri kita. Dia tahu tentang diri kita. Ya? Dia tahu apa dalam fikiran kita. Dia tahu apa dalam hati kita, semua dia tahu. Apa yang kita perlukan, semua dia tahu. Apa yang memudaratkan kita, dia tahu. Apa yang membahagiakan kita, dia tahu. Apa yang terbaik untuk kita, dia tahu. Apa yang boleh membuat kita derita tuan-tuan, dia tahu. Semua dia tahu. Dia tahu kekuatan kita, dia tahu kelebihan kita. Dia tahu kekurangan kita, dia tahu kelemahan kita. Semua dia tahu. Sebab apa? Sebab dia pencipta. Sebab Allah Al-Khaliq, dia yang mencipta kita, dia tahu semua dia. Begitu macam tadi saya berikan satu cerita tadi tuan-tuan, pencipta dia, saya rujuk kepada pencipta dia. Saya rujuk kepada pengilang. Saya tak rujuk ke orang lain. Kan macam semalam pun ada basikal anak saya rosak. Saya tak ada alat untuk baiki dia tuan-tuan. Saya pergi kedai basikal. Saya pergi kedai basikal untuk baiki dia. Saya pergi kedai basikal tu kata tak nak, saya tak nak buat. Saya tak boleh buat. Kan kedai basikal, saya cakap ini basikal untuk besar-besar. Basikal kanak-kanak kami tak buat. Saya cakap kalau basikal kanak-kanak kat mana? Dia kata encik pergi kedai depan sikit ada. Kat situ ada. So saya pergi. Kat situ pergi saja dia buat. Tak sampai dalam 10 minit selesai. Sebab apa? Itu ahli dia. Kan orang yang pernah kan mekanik ni kan, dia tahu nak baiki kat mana. Dia tahu nak rosak macam mana. Macam mana dia nak buat. Begitulah kita manusia tuan-tuan. Kita sebagai manusia tuan-tuan, bila kita ada apa saja tuan-tuan yang kita perlu rujuk adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah adalah pencipta kita. Dan itu yang perlu kita rujuk. Ya. Tuan-tuan lihat. Wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama di Gua Hira. Apa ayat yang pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu yang pertama. Allah memperkenalkan dia. Kan? Allah memperkenalkan dia. Ini wahyu yang pertama. Pertama sekali. Belum ada ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Ini yang pertama sekali. So ayat yang pertama ini tuan-tuan, Allah memperkenalkan dia sebagai yang menciptakan. Sekaligus dia memperkenalkan dia Al-Khaliq. Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sekaligus dia memperkenalkan Allah itu Al-Khaliq, yang menciptakan. Kenapa Allah tak gunakan nama lain tuan-tuan? Sebelum itu tuan-tuan, Rasulullah SAW dia menyendiri. Dia menyendiri, dia pergi kat Gua Hira tuan-tuan. Dan adalah sebabnya dia mencari kebenaran. Wa wajadaka dhalan fahada. Nabi ni mencari kebenaran. Dan masyarakat Arab jahiliah kan, di Mekah itu tuan-tuan dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan jahiliah. Nabi menyendiri, Nabi mengasingkan diri di Gua Hira untuk mencari kebenaran. So Allah tahu
Allah tahu apa yang Nabi cari. Allah tahu apa dalam fikiran Nabi. Allah tahu apa yang ada dalam hati Nabi. Maka Allah menggunakan nama dia Al-Khaliq. Kalau dalam ayat ini Allah menggunakan perbuatannya lah, sifat dia. Kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. So tuan-tuan, Allah berikan nama ini tuan-tuan, Allah berikan ayat begini nak minta Nabi berfikir. Nabi berfikir seakan begini, Nabi berfikir tuan-tuan seakan begini. Dan yang ini, yang zat yang berinteraksi dengan aku ini adalah zat yang menciptakan aku. Zat yang mencipta aku pasti dia tahu apa yang ada dalam fikiran aku, dia tahu apa dalam diri aku, apa yang aku nak semua dia tahu, apa yang aku perlukan semua dia tahu. So inilah yang selayaknya aku rujuk. Inilah kebenaran yang aku cari sekarang ni. Sebab dia menciptakan. So dia ciptakan kita, dia menciptakan Rasulullah, dia tahu semua dia. Dia tahu segalanya. So Allah memperkenalkan diri dia terlebih dahulu dengan nama Allah Al-Khaliq. Ya. Allah nak Nabi fikir. Allah nak Nabi kita fikir. Allah menciptakan kita tuan-tuan. Dia menciptakan kita sebagai makhluk. Allah Al-Khaliq, dia menciptakan kita. Seiring itu tuan-tuan, dia bekalkan kita Al-Quran. Seiring dengan itu dia bekalkan kita Al-Quran. Ya. Sebelum itu tuan-tuan, kan Rasulullah tadi dia diperkenalkan oleh Allah Al-Khaliq. Dan dia diperkenalkan oleh Allah. Allah memperkenalkan zatnya dengan yang menciptakan tuan-tuan. Seperti saya nak sebutkan tadi tuan-tuan, cerita tadi yang kula tadi, kan? Dalam buku panduan tu tuan-tuan disertakan siapa yang membuat mesin ni, alat ni, barang ni, diberitahu siapa yang buatnya. So bila kita tahu tuan-tuan, inilah tempat kita rujuk. So Rasulullah SAW, Allah beritahu kepada Nabi, wahyu yang pertama ada nama Allah Al-Khaliq, di mana Allah nak beritahu kepada Rasulullah, aku dah menciptakan kamu, apa-apa rujuk pada aku. Dan Allah telah menciptakannya, maka Allah tahu segala-galanya. Kalau ada apa-apa rujuk padanya. Begitulah tuan-tuan barang kita. Kalau kita barang tadi saya buat, saya rujuk pada pengilang, saya rujuk pada pembuat dia. Baik. Allah mencipta kita tuan-tuan. Seiring dengan itu tuan-tuan, Allah membekalkan kita Al-Quran. Allah membekalkan kita Al-Quran. Dan kemudian Allah utuskan Rasul. Allah cipta kita tuan-tuan bukan dibiarkan saja. Dia cipta biar saja, tak ada. Tapi Allah cipta kita tuan-tuan, Allah cipta kita seiring dengan itu dia bekalkan kita Al-Quran. Seperti tadi tuan-tuan dalam cerita kula tadi tuan-tuan, bukan dia bagi barang saja tuan-tuan, tapi diberikan buku panduannya supaya kita boleh operate barang ni. Dan dalam buku ini tuan-tuan, apa yang dimuatkan juga adalah nama pengilang, nombor kontak dia. Kalau ada apa-apa masalah, rujuk pengilang. Apa-apa masalah, rujuk pembuat dia. Begitulah tuan-tuan, Al-Quran ini Allah bekalkan kepada kita. Dan dalam Al-Quran ini dimuatkan apa yang sepatutnya kita rujuk, di mana sepatutnya kita rujuk. Dan kita kena rujuk balik Al-Quran, buku panduan. Dan macam barang dia ada buku panduan, panduan kita Al-Quran. Allah bekalkan sekali. Allah bekalkan sekali buku panduan kita, yang ini Al-Quran, untuk kita menjalani kehidupan kita. Ada panduan dia, dan Al-Quran sebagai panduan. Dan jika kita mengalami kerosakan tuan-tuan, dalam diri kita ada kerosakan, dan kita ada masalah tuan-tuan, yang selayaknya adalah kita rujuk pada pencipta kita dengan merujuk Al-Quran, dengan kita merujuk kalam Allah, kita rujuk pada dia. Begitulah tuan-tuan, barang tadi saya sebut sekali lagi, barang tadi kita rujuk pada pengilang dia. Kita rujuk pada pengilang. Begitulah kita tuan-tuan, kalau kita ada masalah tuan-tuan, kita ada apa-apa sahaja tuan-tuan, kita rujuk Al-Quran, kita rujuk kalam Allah. Dan itu yang sepatutnya, itulah yang sebetulnya. Bila mana kita mengalami musibah tuan-tuan, kita merujuk kepada Allah. Saya lihat ada tuan-tuan mungkin pernah tengok iklan Panadol. Saya
masa mula-mula tu saya rasa macam tak kena sikit dengan ayat dalam iklan ni kan. Ada seorang peniaga kan, dia sibuk ambil order, pergi sana, pergi dapur, pergi belakang, ambil order, ambil seorang pandai, tiba dia pergi belakang, dia makan Panadol. Lepas tu dia cakap apa, anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala kan, biasa kan, pernah biasa dengan iklan ni. Saya masa saya kan, saya rasa macam tak kena lah dengan ayat ni. Dan saya tak tahulah, mungkin kena, tapi pada saya rasa tak kena. Ayat ni seperti sombong, dia tak ada masa untuk sakit. Sebab dia apa tuan-tuan, dia sibuk dengan urusan dunia dia. Sibuk dengan urusan dia tak nak sakit. Dia tak nak sakit sebab dia sibuk dengan urusan dia. Tuan-tuan, ada setengah meriwayatkan bahawa Firaun tak pernah sakit, tuan-tuan. Firaun tak pernah sakit. Dan sebab dia tak pernah sakit, tuan-tuan, apa yang berlaku pada diri dia melampau. Dia sombong sebab dia tak pernah sakit. Sebab dia tak pernah sakit, tuan-tuan, dia melampau, dia sombong. Tuan-tuan, tuan-tuan, kalau kita faham, tuan-tuan, sebenarnya kita perlu sakit. Kita perlu sakit. Sakit ni, tuan-tuan, dia adalah, ketika Allah nampak kita sibuk dengan dunia kita, Allah nampak kita sibuk dengan mengejar keduniaan kita, tuan-tuan, sibuk untuk mengejar kekayaan dunia, tuan-tuan. Ketika melihat kelalaian ini, tuan-tuan, kan, Allah datangkan musibah, Allah datangkan sakit supaya kita kembali pada dia. Allah tak nak biarkan kita dengan kelalaian tu. Allah tak akan biarkan kita dengan kelalaian itu, maka Allah datangkan kita sakit, maka Allah datangkan musibah supaya kita kembali. Sebelum ni pernah saya sebut, tuan-tuan, pada surah As-Sajdah. Kan, saya pernah sebut sebelum ni, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah berikan kita hukuman di dunia ni, tuan-tuan, dan sebahagian kecil daripada azab di akhirat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak kembali pada dia. Saya ada seorang kenalan, tuan-tuan. Kenalan lah dulu, kenalan, sekarang sahabat lah. Dia ni, tuan-tuan, dia ada buat satu kesalahan jenayah. Dia ada buat satu kesalahan jenayah di satu negeri, kantoi, kena tangkap lah. Dia buat satu kesalahan jenayah, kena tangkap. Dan selepas kena tangkap, tuan-tuan, dibicarakan, mahkamah memutuskan dia kena buang daerah dan 2 tahun pengawasan. Itu hukuman dia, buang daerah dan 2 tahun pengawasan. Maka dia keluar, dia dibuang daripada negeri dia, tuan-tuan, hukuman dia dibuang daripada negeri dia. Jadi polis menempatkan dia di Seremban lah, di Seremban. So polis carikan dia kerja. So carikan kerja, dia jadi dia bekerja sebagai pemotong ayam di pasar. Dia jadi pemotong ayam di pasar. Tempat kerja tu dekat dengan balai polis. Sebab apa? Sebab 2 tahun pengawasan. Kalau tuan-tuan faham, 2 tahun pengawasan ni, mereka yang kena hukuman ni, dia beberapa jam, tuan-tuan, dia kena pergi balai polis untuk tanda tangan buku. Selang 2 jam, selang 3 jam atau selang 5 jam, dia kena pergi ke balai polis untuk tanda tangan buku, untuk mengelakkan dia keluar daripada kawasan tu. Dan itu masuk pengawasan, 2 tahun pengawasan. Ini dia punya hukuman. So tuan-tuan, lokasi dia tu, tempat kerja dia dengan balai dekat. Dan polis pun mencarikan tempat tinggal untuk dia. Polis cari tempat tinggal untuk. Jadi tuan-tuan, dia ni saya namakan dia Faiz lah, tuan-tuan, bukan nama sebenar, Faiz. So Faiz ni, tuan-tuan, dia nampak saya hari-hari kat masjid, tuan-tuan. Jadi dia nak belajar Quran dengan saya. Dia nak belajar Quran dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya nak belajar baca Quran. Boleh? Saya kata boleh. Kan? Saya kata lepas sembahyang asar ke, saya cari lah waktu free, ambil masa dalam 10 minit, 15 minit belajar. Tuan-tuan, dia boleh baca 2 surah je. Surah Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas saja. Tu je dia boleh baca. Surah lain dia tak boleh baca. Jadi dia kenal huruf pun tak banyak. Saya pun agak mencabar jugalah, umur 30 lebih. Saya nak ajar satu demi satu huruf, tuan-tuan. Nak ajar dia baca surah Al-Fatihah, nak diperbetulkan, banyaklah kita buat. Tuan-tuan, apa yang saya nampak, tuan-tuan, setelah dia dihukum, tuan-tuan, dia duduk di kerja, tuan-tuan, dia dihukum begini, tuan-tuan, 5 waktu dia di masjid.
Subuh dia di masjid, zuhur di masjid, maghrib dia, asar, maghrib, isyak di masjid. Setiap kuliah maghrib dia ada, setiap kuliah subuh dia ada. Dia ada, tuan-tuan. So dia kerja, tuan-tuan. Orang-orang masjid semua kenal dia, sebab dia potong ayam dekat dengan masjid tu. Orang masjid kenal. Orang masjid ni, tuan-tuan, semua selesa dengan kerja dia di pasar tu. Saya pernah pergi, saya pernah beli ayam di tempat dia bekerja tu, tuan-tuan. Saya beli kat situ. Saya lihat kan, orang semua selesa dengan kerja dia. Orang semua suka kerja dia. Kan orang panggil dia kan, cakap kan, kejap lagi abang datang ambil. Orang semua dah suka berurusan. Dia kerja pun kemas, dia kerja pun bersih. Kan? So, dia 5 waktu dia dari situ, kan? Apa yang berlaku pada dia? Dulu dia telah melakukan kesalahan jenayah, kan? Dia mungkin melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi dia diterima hukuman di dunia ni, tuan-tuan. Apa yang dia dapat, tuan-tuan, dia ada dapat yarji'un, dia dapat kembali kepada Allah. Tuan-tuan, apa yang membuatkan dia sedih, tuan-tuan? Dia selalu cerita, tuan-tuan, sebab dia jauh dengan ahli keluarga. Dia dah bertahun tak boleh jumpa ahli keluarga. Dia boleh cuba, dia boleh telefon, tuan-tuan, tapi family sana, keluarga di sana tak nak bercakap dengan dia. Itu dia sedih. Tapi tuan-tuan, dengan kita boleh panggil lah, dengan musibah ini, kan, dengan hukuman yang diterima ni, tuan-tuan, apa yang dia dapat, dia adalah kembali kepada Allah. Dia memperbaiki solat dia balik. Mungkin dulu dia pun pernah sebut sebelum ni dia tak pernah solat. So sekarang dia dah solat. Solatnya pula 5 waktu on time, tuan-tuan, di masjid berjemaah. Dan kehidupannya semakin baik. So Allah datangkan musibah, tuan-tuan, Allah datangkan hukuman di dunia ini, tuan-tuan, untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita kembali pada dia. Tuan-tuan, kalau maksudnya tadi, kalau iklan Panadol tadi, tuan-tuan, kalau kita sibuk dengan urusan dunia, tuan-tuan, kalau kita tidak didatangkan sakit, tuan-tuan, Allah sedang biarkan kita. Allah datangkan sakit, tuan-tuan, supaya kita kembali pada dia. Dan ketika sakitlah kita akan ingat Allah. Sebab Allah nak kita kembali pada dia. Ya? Dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, pada ayat yang ke-21. Allah Al-Khaliq ini, tuan-tuan, dia tahu apa keperluan kita. Dia cipta kita, dia tahu apa yang kita perlu. Kan? Macam tadi, tuan-tuan, Allah tu dia cipta kita ni, tuan-tuan, kan? Dia ciptakan kawan saya ni tadi, Faiz. Dia ciptakan Faiz ni, tuan-tuan. So dia tahu apa yang Faiz ni perlukan, maka Allah datangkan situasi begitu, tuan-tuan, supaya dia kembali kepada Allah. So Allah tahu keperluan dia. So Allah tahu dia patut ditempatkan di mana. Allah mentakdirkan dia dibuang daerah dan kemudian ditempatkan di Seremban, dan Allah rezekikan saya bertemu dengan dia. Allah rezekikan saya untuk, sebenarnya bukan dia belajar dengan saya, tuan-tuan, saya pun banyak belajar daripada dia. Saya pun banyak belajar dengan dia. Dan saya tengok bagaimana dia menjaga solat, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, kan, kadang pergi solat, tuan-tuan, kan, pergi waktu, kan, kalau di hari cuti dia, tuan-tuan, orang pergi masjid, tuan-tuan, pergi masjid selalunya yang kita pergi masjid dalam 10 minit sebelum masuk waktu, kita pergi masjid bersedia untuk sembahyang. Dan kemudian kalau kita nak baca Quran ke, kita nak beriktikaf ke, selepas solat. Biasanya selepas solat. Tapi dia sejam sebelum solat dia dah sampai. Ini waktu sebab saya tahu, sebab masa tu saya ada buat sedikit kajian di masjid di situ. So saya duduk lama kat masjid tu, saya nampak Zuhur waktu pukul 1 lebih, dia pukul 12 dah sampai. Asar pukul 4.30, 3.30 dia dah sampai. Dia sampai. Ini, tuan-tuan, ini Allah telah berikan dia satu hukuman di dunia untuk dia kembali kepada Allah, dan dia benar-benar kembali kepada Allah. Dan saya doakan dia semoga dia istiqamah dan dia dimati dalam keadaan yang baik. Dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan, ayat 21, Allah sebut, Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah boleh saja, tuan-tuan, kalau Allah nak seru kepada sekalian manusia, Allah boleh saja untuk menyeru, ya ayuhan nasu ubudullah, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Allah boleh sebut, tuan-tuan.
Tapi dalam ayat ini tuan-tuan, Allah menyebut ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sebab apa tuan-tuan? Kat sini Allah tak guna terus nama Allah, tapi Allah menggunakan perkataan Rabb di depan itu, Tuhan kamu. Kemudian alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Sebab Allah seru sekarang ini adalah tuan-tuan, Allah seru manusia, semua manusia. Sebahagian manusia tuan-tuan, Tuhan dia patung, berhala. Sebahagian manusia, Tuhan dia makhluk juga kan, dia menyembah matahari, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah berhala dan sebagainya tuan-tuan. So Allah nak suruh dia fikir kan, sembahlah Allah, sembahlah Tuhan. So kalau orang-orang yang bukan menyembah Allah tuan-tuan, dia kata kami ada Tuhan. Tapi Allah nak kata Tuhan itu menciptakan kamu ke? So Allah kat sini, Allah sedang minta manusia berfikir juga. Sebab tu Allah seru ya ayuhan nas kat sini, Allah seru kepada sekalian manusia kan, sembahlah Tuhan yang menciptakanmu. Sebab tu Allah tak menggunakan kan, Allah tak guna perkataan Allah kat situ kan. So Allah minta kat situ, bila Allah menyebut ya ayuhan nas ubudullah, maka kat sini tuan-tuan seakan menyeru semua sembah Allah itu tanpa berfikir, sembah saja. Tapi Allah nak kita sembah dia dengan berfikir, menggunakan akal. Dan kita tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, kita dilahirkan dalam keluarga yang Islam. Dan kita mak kita dah kecil-kecil lagi dah ajarkan kita memperkenalkan kita Allah. Kan? Tapi tuan-tuan, orang sebahagian manusia tuan-tuan, dia menyembah patung, dia menyembah berhala. So dia ada Tuhan. So Allah nak kata kat sini, sembahlah Tuhan. So Tuhan itukah yang menciptakan kamu? Tidak. Manusia akan dapat fikir bahawa Tuhan yang disembah itu bukan menciptakan dia. So Allah minta kita fikir, bukan saja Tuhan Allah minta sembah, Allah ini menciptakan kita semua sekarang, tapi Allah juga menciptakan datuk nenek kita semua, kaum-kaum terdahulu, orang-orang terdahulu, semua Allah cipta. Allah cipta. So kita tak ada hujah yang kuat untuk menolak ni tuan-tuan. So Allah datangkan satu hujah kan, kamu nak sembah, kamu kena sembah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan kamu. Itulah yang selayaknya untuk disembah. Kemudian ayat yang ke-22 tuan-tuan, Allah sebut allazi ja'ala lakumul arda firasha. Kan? Tuhan yang menciptakan kamu ini, dialah yang menjadikan bumi ini terbentang luas, firasha, hamparan, untuk kamu keluar mencari rezeki. Terluas. Bumi ini pun dia dijadikan, bumi ini pun dia cipta. Yang kamu nampak sekeliling ini pun dia cipta. Dia bukan cipta kamu saja, tapi semua dia cipta. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a, dan langit yang terbina, langit menjadi sebagai atap kita. Dan langit yang dibina tanpa tiang ni. Allah suruh kita tengok lihat alam tuan-tuan. Semua ini Allah cipta. Allah ciptakan kita, kemudian Allah ciptakan alam juga. Kan? Wa anzala minas sama, dan daripada langit itu Allah turunkan ilma, air, hujan. Kan? Allah jadikan bumi ini tuan-tuan, kan? Was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'a, Allah turunkan daripada langit ini air. Dan daripada air ini tuan-tuan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka daripada air ini tuan-tuan, maka lahirlah kehidupan, tumbuhlah pokok-pokok tuan-tuan sebagai rezeki kita. Kan? Tumbuhlah pelbagai tuan-tuan, kan? Pokok ni tuan-tuan yang boleh keluarkan buah, yang boleh keluarkan bunga tuan-tuan, yang menjadi makanan kita. Bukan menjadi makanan kita juga tuan-tuan, menjadi makanan kepada binatang-binatang. Dan mana kemudian binatang-binatang ini juga adalah menjadi makanan kita. So Allah menjadikan semuanya. Allah semua menjadikan. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan kita, kemudian Allah menjadikan alam ini tuan-tuan, Allah jadikan di muka bumi ini tuan-tuan untuk kita keluar mencari rezeki. Allah ciptakan dengan begitu baik sekali. So tuan-tuan, Allah kata apa di akhir ayat ini? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan jadikan selain daripada Allah itu sekutu. Dan sebab kamu dah tahu. Sekarang kamu dah tahu, jangan jadikan benda lain sebagai sembahan kamu.
Yang selayaknya adalah Allah Al-Khaliq, dia yang menciptakan kamu. Allah Al-Khaliq, dia menciptakan kita. Ketika Allah menciptakan kita, tuan-tuan, dibekalkan kita Al-Quran. Dibekalkan kita Al-Quran. Dan dia utuskan juga para rasul, tuan-tuan, untuk kita. Kemudian juga, tuan-tuan, ketika Allah mengutuskan, tuan-tuan, Allah juga menyediakan tempat kita ni, muka bumi ini, tuan-tuan, untuk kita keluar mencari rezeki. Allah menciptakan kita. Dan Allah Al-Khaliq. Baik, tuan-tuan. Seperti tadi, tuan-tuan, saya nak sebut sekali lagi, tuan-tuan, kula ni tadi, tuan-tuan. Saya buat kisah ni, tuan-tuan, agar mudah dapat kita fahami, tuan-tuan. Untuk faham Allah Al-Khaliq. Untuk kita faham Allah Al-Khaliq. Allah mencipta kita, tuan-tuan. Allah menciptakan kita. Seiring dengan itu dibekalkan kita Al-Quran. Dan dia utuskan Rasul. Begitulah, tuan-tuan, tadi saya sebut tadi, tuan-tuan, barang ini, tuan-tuan, bila kita beli, tuan-tuan, tak payah barang apa, tuan-tuan, barang biasa pun, tuan. Meja kalau kita beli kat mana-mana pun, tuan-tuan, kalau kita beli yang dalam kotak tu, tuan-tuan, ada panduan di kotak tu macam mana nak pasang. Tapi meja tak ada waranti, tuan-tuan, tak ada kan. Selalu barang elektrik lah yang ada waranti. Semua ada barang, tuan-tuan pergi IKEA ke apa ke, semua barang tu ada manual dia, ada cara dia. Sama juga tadi, tuan-tuan, masa saya ada masalah dengan sebelum ni saya ada masalah dengan cooler ni, tuan-tuan, kan, saya ambil buku panduan dia, tapi ada tak, tuan-tuan, saya buka secara random. Ada, tuan-tuan, saya minta maaf, tuan-tuan, kadang-kadang ada sebahagian yang kata buka, kita ada masalah, kita buka Al-Quran secara random, dan kita buka mana-mana muka surat. Kan? Saya tengok ada satu kat Facebook, tuan-tuan, dia bagi baca Bismillahi Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah, kemudian buka secara random. Kita ada masalah, buka. Kita buka, kemudian kat situlah jawapan kepada penyelesaian kita. Bukan begitu, tuan-tuan. Kalau macam tadi cooler tadi, tuan-tuan, kalau saya buka, tuan-tuan, saya ada masalah, saya buka terus, saya tak jumpa jawapan dia. Saya kena buka satu persatu. Saya buka satu persatu dan akhirnya saya jumpa alamat penghilang, nombor kontak penghilang. Dan begitu Al-Quran, tuan-tuan, Al-Quran ini, kalau kita ada masalah, tuan-tuan, kita jangan buka random begitu. Kita kena baca dengan disiplin dia. Dan kita kena rujuk tafsir. Dan kita kena baca, tuan-tuan. Sebab tu kita kena baca berulang-ulang. Kita kena baca berulang-ulang. Dan kita akan dapat panduan, kita akan dapat jalan penyelesaian dia. Cara jalan penyelesaian yang Allah berikan, tuan-tuan, dan sangat istimewa. Allah datangkan kisah di dalam Al-Quran, dan kisah para Nabi, dan kisah orang-orang terdahulu, untuk kita ambil iktibar, untuk kita dapat panduan untuk menyelesaikan masalah kita. Ya? Nabi Musa alaihi salam, tuan-tuan, Nabi Musa alaihi salam, ketika dia bawa kaum dia lari daripada, untuk selamatkan kaum dia daripada Fir'aun, tuan-tuan. Dan dia bawa kaum dia dan lari daripada Fir'aun, untuk selamatkan diri daripada Fir'aun. Dia bawa, tuan-tuan, sampai satu tempat, dan Fir'aun di belakang kejar dia. Sampai satu tempat, Nabi Musa sampai satu tempat yang mana depannya adalah laut. Depannya laut, belakangnya Fir'aun. Maknanya, tuan-tuan, Nabi Musa tak ada jalan keluar. Nak ke kanan ke kiri sama juga, Firaun tetap kejar juga. Nak ke depan laut, nak patah balik Firaun. Maknanya, tuan-tuan, masalah yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam dan kaum ni, boleh kita kata dah stuck dah, sangkut. Tak boleh pergi mana dah. Tapi apa yang Nabi Musa buat adalah dia berdoa kepada Allah, dan kemudian Allah perintahkan kepadanya, wahai Musa, ketuk tongkatmu di laut itu. Maka terbelah laut, tuan-tuan. So dalam situasi ini, tuan-tuan, kita boleh ambil pengajaran, tuan-tuan, dalam keadaan kita berhadapan dengan masalah, tuan-tuan, dan rujuklah kepada Allah. Rujuk pada Allah. Sebab Allah akan memberikan jalan penyelesaian walaupun mustahil. Kita tengok laut terbelah tu mustahil, tuan-tuan. Nabi Musa dalam keadaan dia tersangkut situ, nak ke belakang tak boleh, nak ke depan tak boleh, tapi dia berdoa pada Allah, dia minta Allah bantu dia. Dan mana Allah bantu dia tu, tuan-tuan, adalah satu jalan yang mustahil.
So daripada kisah ini tuan-tuan, Allah nak beritahu kepada kita, daripada kisah ini tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita ada satu masalah yang kita rasa tak ada jalan penyelesaian dah. Minta tolong mak tak boleh dah, minta tolong adik tak boleh dah, minta tolong isteri tak boleh dah, minta tolong kawan tak boleh dah, habis dah jalan. Tapi Allah nak ingat, aku ada, Allah ada. Allah yang menciptakan kita, dia tahu nak merawat kita, dia yang mencipta kita, dia tahu nak mengubati kita. Maka rujuk pada Allah. Allah akan bagi jalan walaupun mustahil. Dan seperti kita tengok tadi lah, laut terbelah mustahil, Allah akan beri jalan walaupun mustahil. Baik tuan-tuan, dan sekadar itu saja dulu tuan-tuan. Dan saya harap tuan-tuan dapat faham nama Allah Al-Khaliq ini. Nama Allah Al-Khaliq ini, bagaimana kita nak faham tuan-tuan. Dan kita kata cipta saja, tapi dengan kefahaman gini tuan-tuan, saya bawa sedikit cerita ni tuan-tuan, maka kita faham Allah Al-Khaliq ini adalah tempat rujukan kita. Sebab dia cipta kita tuan-tuan, dan bila kita mengalami sesuatu masalah, kan, kita rujuk pada dia. Bukan sahaja ketika kita rosak ataupun kita berada masalah, sepanjang masa kita rujuk pada Allah. Dan sepanjang masa kita kena rujuk pada Allah. Dan iaitu dengan merujuk kalamnya, iaitu Al-Quran. Itu rujuk. Ada jawapannya tuan-tuan. Tapi jawapannya bukanlah kita boleh dapat sesegeranya. Kan? Allah tak ajar kita dengan segera. Allah tak ajar kita dengan benda segera. Dia ada melalui proses. Sama juga macam kawan saya tadi tu, kan? Allah menghukum dia di dunia, kemudian tuan-tuan, dia ditempatkan tuan-tuan, tu proses dia untuk memperbaiki diri dia. Dia proses untuk perbaiki diri dia. Kan baru-baru ni dia telefon saya. Dia telefon, "Ustaz, saya kata, apa khabar Fail? Lama masa tu dah berhenti, dia tukar guru lah, dan imam situ, sebab saya dah pindah. Tak boleh nak ajar dia, nak bagi komitmen nak ajar dia lagi. So saya minta imam di masjid itu, minta guide dia. Dia cakap dengan saya, dia telefon saya, dia kata, "Ustaz, sekarang ni tempat kerja saya buang saya kerja dah." Sebab apa? Saya cakap, "Kenapa?" "Sebab tempat saya kerja tu nak kurangkan pekerja." Kan orang pun dah ramai tak beli ayam sekarang, masa Covid itu, masa PKP itu. Dia telefon saya, cakap, "Ustaz, macam mana ni Ustaz?" Kan saya rumah pun tempat kerja yang sediakan ni. So bila tak kerja memang kena cari rumah. "Ustaz, ada tak rumah yang mana-mana saya boleh sewa apa tu semua?" Kan saya pun tahu, okey, saya pun cuba hubungi kawan-kawan saya yang beritahu, kan, boleh tak minta kerja apa semua tu. Lepas tu dia call balik, "Ustaz, dah settle lah, bos saya panggil saya balik kerja sebab customer cari dia, sebab dia kerja dia bagus." Kan kerja dia bagus, maka bos panggil dia balik. Mungkin ada pilihan bos ni tuan-tuan, mungkin dia akan pilih orang yang gaji kecil untuk kerja tuan-tuan. Dan mungkin gaji besar ni dia berhentikan lah, dan kita tak tahulah apa masalah company dia, kan, kedai dia. Maka dia akan pilih lah orang yang gaji rendah dan menampung kos-kos dia. Jadi tuan-tuan, dia sebabkan ada feedback yang positif daripada pelanggan, maka dia dipanggil balik kerja. Dia kata, "Ustaz, okey, settle." Settle. So dia tuan-tuan, ini proses dia memperbaiki diri dia, kan. Kemudian saya tanya, tak nak balik kampung ke? Sebab dia tempoh pengawasan dah habis dah. Tempoh pengawasan dia dah habis dah. Dia kata, "Tak apa Ustaz, saya nak betul-betul perbaiki diri saya kat sini dulu. Saya nak balik kampung nanti biar keluarga tengok saya dah betul-betul berubah. Dan saya ada sesuatu pencapaian saya kat sini. Saya tak nak nanti balik nanti menyusahkan dia orang lagi. Biar saya balik nanti saya menyenangkan dia orang." Tuan-tuan tengok ini tuan-tuan. Allah memberikan dia satu hukuman di dunia tuan-tuan. Tengok dia betul-betul kembali kepada Allah. Baik tuan-tuan, sekadar itu saja tuan-tuan. InsyaAllah pada sesi akan datang saya kongsikan lagi, ada lagi tambahan lagi tuan-tuan berkaitan dengan nama Allah Al-Khaliq. Ini sebagai pengenalan dulu nama Allah Al-Khaliq. Sebelum ni saya pernah sebut tuan-tuan, nama yang saya ajar kepada anak saya inilah yang pertama sekali, Al-Khaliq. Mungkin insyaAllah sesi yang akan datang kita akan berkongsi bagaimana kita nak tekankan nama Allah Al-Khaliq ini kepada anak kita. Sekadar itu saja tuan-tuan, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka